Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tema 3 falsafah logik. Pertama, pengenalan. Definisi falsafah logik. Definisi falsafah logik. Falsafah logik, kajian dari perspektif falsafah mengenai sifat dan jenis logik, termasuk masalah di lapangan dan hubungan logik dengan matematik dan disiplin lain. Istilah logik berasal dari logo perkataan Yunani. Kepelbagaian deria yang dimiliki oleh logo dapat menunjukkan kesulitan yang harus dihadapi dalam mencirikan sifat dan ruang lingkup logik. Di antara terjemahan separa logo terdapat kalimat, wacana, ulasan, alasan, aturan, nisbah, akun, terutama kisah makna suatu ungkapan, prinsip rasional dan definisi. Kedua, objektif kajian berkenaan falsafah logik. Objektif kajian ialah: pertama, menjelaskan tentang ilmu logik dengan ilmu falsafah. Kedua, menyatakan konsep falsafah logik. Ketiga, mengenal pasti fungsi dan isu berkaitan logik dalam agama. Seterusnya, tokoh-tokoh logik. Tokoh yang pertama adalah Aristotle. Aristotle adalah seorang ahli falsafah dan polimatik Yunani semasa zaman klasik di Yunani kuno. Beliau diajar oleh Plato dan beliau juga merupakan pengasas kepada Lekaion, sekolah falsafah peripatik dan kebudayaan Aristoteles. Penulisannya merangkumi banyak subjek termasuk fizik, biologi, zoologi, metafizik, logik, etika, estetika, puisi, teater, muzik, retorik, psikologi, linguistik, ekonomi, politik dan pemerintahan. Aristotle memberikan sintesis kompleks dari pelbagai falsafah yang ada sebelumnya. Di atas semua ajarannya, beliau barat mewarisi leksikon intelektualnya serta masalah dan kaedah penyelidikan. Hasilnya, falsafahnya memberikan pengaruh yang unik pada hampir semua bentuk pengetahuan di barat dan terus menjadi subjek perbincangan falsafah kontemporari. Tokoh yang kedua adalah Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus, Parsi pada tahun 450 Hijrah. Sejak kecil lagi, beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya, tetapi merupakan seorang ahli mikir Islam yang terulung. Kalau menelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali, maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam yang pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat, tetapi dalam buku Maqasid Al-Falasifah, beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik, ketuhanan dan fizikal. Seterusnya, jenis-jenis logik. Terdapat dua jenis logik iaitu logik deduktif dan logik induktif. Bagi logik deduktif, dari sudut epistemologi, deduktif berasal dari bahasa Latin iaitu de daripada dan dicure memimpin ke arah yang bermaksud memimpin sesuatu kepada sesuatu kesimpulan. Kaedah deduktif ialah kaedah berfikir daripada umum kepada yang khusus. Kaedah ini menggunakan suatu teori bagi memahami sesuatu kes tertentu. Kaedah deduktif menjadikan seseorang terbelenggu kepada teori-teori yang sedia ada dan menghalang seseorang mencipta prinsip umum yang baru. Kaedah deduksi tidak menjamin kita memberi segala ilmu pengetahuan yang benar. Kaedah deduksi hanya dapat memberi pengetahuan yang sah sahaja. Benar atau tidak boleh ditentukan oleh kaedah ini. Ia juga turut dikenali sebagai logik klasik. Seterusnya ialah logik induktif. Logik induktif ialah kaedah berfikir daripada khusus kepada yang umum. Kaedah ini melihat kes-kes tertentu kepada prinsip-prinsip umum dan menghasilkan teori berdasarkan fakta-fakta. Seseorang berfikir dengan melihat dan menganalisis data yang sedia ada, sebelum membuat hipotesis untuk menerangkan perkaitan antara data-data yang sedia ada dan kesimpulan yang dibuat sentiasa bersifat umum.
Kaedah induktif bersifat lebih produktif kerana dapat menerbitkan prinsip dan teori baru berdasarkan kepada kepercayaan yang berasaskan pengalaman yang dialami terlebih dahulu. Ia juga turut dikenali sebagai logik moden. Terdapat 3 ciri-ciri logik. Yang pertama adalah abduksi. Proses ini menyebabkan seseorang berfikir ke belakang dan bertanya apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi ataupun yang wujud sebelum kita boleh melihat ada berlakunya suatu fenomena. Dari situ, kesimpulan dibuat mengenai apakah yang berlaku wujudnya fenomena itu yang boleh menjelaskan kenapa fenomena tersebut wujud. Yang kedua adalah heuristik. Heuristik bersifat penerokaan. Ianya bukan bersifat penilaian seperti dalam logik deduktif dan induktif. Kaedah heuristik tidak ada peraturan-peraturan yang sistematik ataupun yang teratur yang boleh diaplikasikan seperti dalam logik induktif dan deduktif. Seterusnya adalah falasi. Falasi merujuk kepada kesilapan dalam penggunaan kaedah-kaedah berfikir seperti logik deduktif dan induktif. Umumnya, falasi merujuk kepada kesilapan di dalam menggunakan kaedah-kaedah berfikir. Kumpulan berpengaruh terbahagi kepada tiga. Kumpulan berpengaruh terbahagi kepada tiga, iaitu ahli fizik, ahli matematik dan ahli sains. Menurut ahli fizik, dengan melalui penjelasan logikal fizik yang tidak berkaitan dengan kepercayaan dan agama, dapat menjelaskan sesuatu fenomena yang berlaku di dunia. Mereka juga mengendalikan analisis terhadap alam semula jadi supaya dapat memahami bagaimana dunia dan alam semesta bertindak. Manakala menurut ahli matematik, mereka memfokuskan kepada pembentukan bahagian yang boleh diformulkan dalam sistem formal tertentu, mencari teori untuk mengembangkan matematik dan menyumbang terhadap pembangunan rangka aksiom untuk analisis geometri dan aritmetik. Ahli sains pula berpendapat bahawa ia menunjuk hubungan antara sebahagian daripada sesuatu idea dan idea keseluruhannya, dan rasional dan pemikiran secara logik merupakan kaedah saintifik yang digunakan untuk menemui fakta dan kebenaran. Cara pemikiran terbahagi kepada dua, iaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses pemikiran logik daripada otak kanan. Otak kanan lebih kepada kreativiti, imajinasi, muzik, sintesis dan warna. Cara pemikiran digunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan logik, contohnya konflik, pertimbangan dan perbicaraan. Seterusnya ialah penubuhan teori. Penubuhan teori menyatakan fakta yang sedia ada ataupun idea sendiri untuk memberi penjelasan dalam menyelesaikan masalah. Penubuhan teori juga bertentangan dengan setiap sudut agama, tidak kira fenomena gaib. Seterusnya ialah isu logik dalam agama, iaitu dalam agama Islam, Buddha dan Hindu. Yang pertama ialah isu logik dalam agama Islam. Islam wajib mengikut syariat, iaitu Quran dan hadis. Pada masa yang sama, meraihkan logik dan rasional sebagai fungsi akal, selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh digunakan dan tidak menjadi masalah. Penerapan logik dalam tradisi ilmu Islam mula dibawa masuk dari khazanah ilmu Yunani dengan begitu berjaya oleh pemikir dan sarjana Islam, terutamanya pada awal abad ke-10 dan 11. Dalam tradisi keilmuan Islam, falsafah logik berada dalam lautan khazanah disiplin ilmu yang berterusan, menikmati umat Islam melalui perangkaan metodologi, perinteraksian dengan ilmu nakliyah dan pembentukan cara fikir serta pembinaan peradaban Muslim. Namun, pada satu sisi falsafah ini turut ditentang dalam wacana keilmuan Islam juga.
Seni ini dibincang dan diperdebatkan dalam ruang lingkup ilmu mantik. Yang kedua ialah logik dalam agama. Hindu. Falsafah India merupakan sistem pemikiran dan refleksi yang dikembangkan oleh peradaban benua kecil India. Mereka termasuk sistem ortodoks atau astika, iaitu Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, Purva Mimamsa dan aliran filsafat Vedanta, dan sistem tidak ortodoks atau nastika seperti Buddhism dan Jainism. Pemikiran India telah berkaitan dengan pelbagai masalah falsafah. Yang penting di antaranya ialah sifat dunia atau kosmologi, sifat realiti atau metafizik, logik, sifat pengetahuan atau epistemologi, etika dan falsafah agama. Seterusnya ialah logik dalam agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Gautama yang mungkin lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Buddhism sering dipanggil logik. Walaupun sama ada ia benar-benar logik, mungkin tidak dapat dilihat dengan segera. Buddhism Mahayana khususnya boleh kelihatan tidak rasional dengan ajaran paradoksnya bahawa fenomena tidak dapat dikatakan sama ada wujud atau tidak wujud, atau kadang-kadang fenomena itu hanya wujud pada objek kesadaran. Ilmu mantik merujuk kepada percakapan yang membimbing fakulti rasional atau akal. Peranannya adalah untuk mencari kesimpulan yang betul dan melindungi dari kesalahan ketika berfikir. Ilmu mantik juga merupakan perbahasan dalam akal manusia supaya diterjemahkan menjadi teori yang benar. Contohnya ialah Al-Fakar, iaitu logik atau hujah kewujudan Allah SWT yang dibentangkan kepada golongan etis dan agnostik. Apa yang dapat disimpulkan daripada tajuk falsafah logik ini ialah yang pertama, logik merupakan pengajian tentang penghujahan yang terdiri daripada premis dan kesimpulan dengan melalui proses analisis dan kuasa pendalian. Yang kedua, falsafah logik dapat berfikir tentang dasar-dasar agama mengikut logik akal dan bebas. Dan yang ketiga ialah membantu meningkatkan produk dalam proses pemikiran, iaitu kesimpulan, kepercayaan dan idea terhadap setiap agama yang dianuti. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton.